A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Pada petang yang berbahagia, iaitu masuk pada bulan Syawal, selepas kita berpuasa selama sebulan, masuk bulan yang selepasnya, lepas sembahyang raya, sempurna pada bulan ini, menyempurna menyambut bulan ini, maka saya dengan besar hatinya mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang membantu saya dan menolong saya untuk menjaya dan menjayakan ucapan penerangan saya petang ini, iaitu bertajuk pada petang ini, Al-Quran dan Hadis adalah sumber ilmu pengetahuan. Dan juga kalau kita sebut dalam bahasa-bahasa yang lain, bahasa Inggeris ke, Al-Quran and Hadis a source of our life. Jadi bagaimana kita nak menyempurnakan, nak mendapat jawapan, nak mendapat kesempurnaan lebih baik, lebih lagi sempurna atau lebih mufid, ataupun how to profit, bagaimana kita nak mendapat menyempurnakan pengertian tauhid yang sebenarnya. Kebanyakan rakyat-rakyat di Malaysia, am dan khasnya, kebanyakan, ini bukan sengaja saya nak mengata-ngatakan, bukan, ataupun saya buat ada-adakan, tidak tuan-tuan. Selain pada ada-adakan, ataupun saya nak reka-reka, nak mencari kemasyhuran nama saya, tidak juga tuan-tuan, bukanlah bermaksud saya seperti itu. Sesungguhnya saya telah pun buat percubaan demi percubaan, demi soalan, dan saya cuba masuk dalam YouTube, masuk berulang kali, dan saya muatkan dalam YouTube itu soalan-soalan yang agak bagus jugalah untuk para yang melihatnya, yang mendengarnya, soalan-soalan saya, dialog saya dalam YouTube dan juga dalam WhatsApp. Dan seluruh rakyat Malaysia, kebanyakannya sama ada mereka ni takut nak menelpon saya ataupun tak berani, takut tak berani pun sama lah tu. Ataupun tak reti, tak fahamkah kalimah tauhid. Juga saya berpendapat seperti itu, kemungkinan tak faham. Kalau faham dialog saya, pasti bukan faham kalimah tauhid. Faham dialog saya, bukan faham kalimah tauhid. Ingat tuan-tuan baik-baik percakapan tu. Harap ambil perhatian, bukan faham kalimah tauhid. Supaya tuan-tuan faham dialog percakapan saya yang saya luahkan, yang saya khabarkan dalam YouTube, dalam WhatsApp. Dah lama dah saya muatkan perkara ni, dah lama ada dalam YouTube ceramah-ceramah saya berulang-ulang kali. Akan tetapi malangnya, kenapalah saya letakkan bahasa malang ataupun tertipunya, kebanyakan rakyat Malaysia tidak memahami ilmu tauhid dengan sempurna, dengan sebenarnya. Padahal ilmu tauhid adalah sumber ilmu pengetahuan, tetapi kebanyakannya tak faham ilmu tauhid dengan sempurnanya. Saya ada proof, saya ada bukti yang kukuh, bukti-bukti yang cukup jelas. Beberapa sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya di kampung dan yang ada dalam majlis-majlis mutalaah ataupun dalam majlis kuliah saya buat satu seruan nidak ataupun saya tanya, cubalah tuan-tuan bawa satu soalan ni, tanya kepada orang kampung. Orang kampung ni tuan-tuan jangan tanya di bawah-bawah.
Tuan-tuan tanyalah kepada ustaz-ustaz, guru-guru, tok-tok guru. Kalau orang pekan ni tanyalah kepada pensyarah-pensyarah, penterjemah-penterjemah. Kalau di universiti kamu tanyalah pensyarah-pensyarah ataupun para pengkuliah ataupun penyampai pengkuliah. Pagi ataupun malam ataupun siang 24 jam ada kuliah di universiti. Ataupun di maktab-maktab yang tertentu. Dalam buku-buku juga kitab-kitab. Juga terdapat di dalam Al-Quran. Kebanyakan ilmu pengetahuan yang ada bermula daripada Al-Quran. Sesungguhnya, saya kata ni sungguh-sungguh pencang. Kerana apa saya kata pencang? Telah pun diubah suai pengertian yang sebenarnya. Tata bahasa mereka tak ubah. Ka'annahum bunyi ka'annahum juga. Alhamdulillah bunyi alhamdulillah juga. Asyhadu an la ilaha illallah bunyi asyhadu an la ilaha illallah. Tetapi fahamnya tuan-tuan tersimpang jauh sangat. Amat jauh. Bermula dan kita belum pergi lagi kepada asyhadu an la ilaha illallah. Kita pergi kepada ayat-ayat yang lain. Saya nak bawa contoh-contoh yang mana rosak kepahaman. Rosak dia punya pengertian. Akidah-akidahnya lari tersimpang jauh yang amat sangat. Sebagai contohnya saya bawalah satu pengertian macam ini. Di dalam surah Al-A'raf Allah Ta'ala menjelaskan wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha' Al-A'raf 172 hingga 174. Ayat-ayat ini tuan-tuan menjelaskan, memberi penjelasan kepada tuan-tuan semua manusia. Dan ingatlah ketika mana kami, yang ni Allah Ta'ala, dan ingatlah ambil perhatian, ambil kepahaman baik-baik. Allah Ta'ala kamu iaitu Rabbuka. Rabb tu bukan makna Tuhan. Jangan dimaknakan, diartikan Tuhan. Salah dari segi nahu, dari segi tata bahasa, dari segi sorof. Salah tuan-tuan. Kenapalah musannif, pengarang-pengarang penyusun diartikan Rabb tu dengan Tuhan. Tak kena sama sekali. Rujuklah semula balik pada kalimah tauhid. Perkataan di hadapan. Apa perkataan di hadapan? Ilaha, ada huruf la, ada huruf an, ada huruf asyhadu. Bahwasanya aku nak saksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Perkataan mengisyaratkan, memberi kepahaman, mubtada khabar muqaddam, memberitahu kepada tuan-tuan bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Ilaha itu membawa makna kepada bahasa Melayu iaitu Tuhan. Bukanlah makna ilaha tu Rabb, pendidik ataupun Allah. Tak sama tuan-tuan. Kenapa dijadikan sama seperti ini? Sungguhlah rosak lagi pencang, maha pencang. Dan ingatlah macam tu Allah Ta'ala pesan. Ketika mana Allahmu iaitu Rabb engkau maksud min bani Adam, daripada keturunan Adam, min zuhurihim, supaya menzuhirkan mereka itu, zuriat mereka itu, keluar daripada zuriat itu, mengkhabarkan. Di sini ada khabar. Zurriyatahum, zuriat itu mengkhabarkan isti'na ataupun isna, perkataan nombor 2. Supaya kamu mengiyakan istifna atau kamu mengiyakan khabar awal. Bersetuju dengan khabar awal. Mentiadakan, macam tu. Bersetuju, macam tu. Bersetuju macam mana? Mengeluarkan kamu daripada kegelapan ke tempat yang terang. Zuhurihim, bukan keluar pada perut ibu, bukan beranak, bukan bertanya dalam perut, bukan tanya ketika kecil, bukan tanya dalam perut. Ini tafsir guru-guru yang ada sekarang ni membawa makna yang lain yang amat salah.
Dan ingatlah ketika mana kami menguratkan keturunan Bani Adam dari salbi wa taraib mereka. Mana ada tuan-tuan ni, tengok kitab ni baik-baik, tak ada ni. Buka dalam Quran pun tak ada. Mana datang zuriat macam keturunan Bani Adam habaq dalam perut ibu pi batni ummihi, mana ada. Teruklah jahiliah macam ni. Bukan jahil ni, jahiliah teruk sungguh ni. Kenapa lah buat macam ni? Ni contoh yang pertama saya khabarkan. Sudah mentafsirkan perkara-perkara yang salah. Siapa buat ni? Siapa bertanggungjawab ni? Ustaz-ustaz tunggu, musannif, pengarang, penterjemah. Membuat kitab-kitab yang macam ini sudah jadi salah. Wa ashhadahum ala anfusihim. Zuriat wa ashhadahum, dan mengambil penyaksian setiap di atas individu. Tak layaklah. Tengoklah mudhari'nya, khabarnya macam mana. Tak layak lagi, tak sesuai mengkhabar pada tanya perut, dah tanya dalam perut ibu, pergi tanya dalam perut ibu. Inikah Islam? Macam ni kah agama Islam? Allah Ta'ala suruh malaikat, pergi tanya dalam perut orang ni, tanya dalam perut orang ni, tanya dalam perut ni, mengambil saksi dalam perut orang ni, mengambil saksi dalam perut orang ini. Macam itu kah suruh buat Islam? Ini tak logik, unlogical, bahasa Inggeris panggil tak logik, sama sekali tak sesuai agama Islam macam tu. Islam suruh tanya ketika ia waras, meningkat umurnya 15 tahun, ada kelayakan menerima soalan kalimah tauhid, baru ada kelayakan. Wa ashhadahum, segera mengambil di atas mereka itu mengambil penyaksian. Wa ashhadu, dan mengambil penyaksian di atas diri-diri. Mana diri ni? Orang-orang yang ada jiwa, yang orang-orang anfusahum, yang ada penglihatan, ada pendengaran, ada pemikiran. Anfusihim, mesti orang yang ada pengalasan, ada pemikiran yang baik. Alastu bi rabbikum. Alastu, dia tanya. Memang PL ni PL istifham, tapi sudah bertukar menjadi madhi naqis. Arti naqis ni tuan-tuan bukan boleh habaq terus menerus. Kena khabar dulu, kena ulas dulu, kena cerita dulu, kena bagi tahu satu persatu cara detail, cara lebih baik, cara lebih faham yang sungguh-sungguh. Namanya madhi naqis. Alastu bi rabbikum, ba tu harfu jar, bi rabbikum dengan pendidik kamu. Qalu, segera bertanya. Bala syahidna, maka jawablah orang-orang yang layak tadi. Dalam perut ibu bolehkah nak bercakap, bolehkah nak reti, nak jawab? Itu dalam perut ibu tak layak. Ataupun umur dia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Allah Ta'ala pun tak suruh tanya, Sedangkan dia tu Bani Adam ketika itu tak suruh buat, tak suruh disaksi pun tak layak pun nak buat penyaksian. Ataupun kita nak buat umur sampai belum 14 tahun ni, belum sampai 15 tahun ni, dikatakan dalam Quran Bani Adam yang belum cukup umur tak dikira dosa, tak wajib berpuasa, tak wajib, semua dimaaf kesalahan dia. Kedudukannya macam itu Bani Adam ketika itu. Maka jawablah orang-orang yang faham, iaitu orang-orang alastu birabbikum qalu bala syahidna, iaitu orang yang cukup akal. Qalu, kata mereka ini, alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah. Bala syahidna, kami sedang menyaksi engkau. Sedang mana faham sungguh, sedang mana mempelajari ilmu tauhid, sedang mana menuntut ilmu tauhid, membelajar sehingga faham. Tu sedang macam tu, bukan sedang tengok nganga lali sampai mati. Memang mampu cakap Arab. Tapi orang Melayu kata mampu, tak boleh macam tu. Fahamlah baik-baik. An taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin, supaya di hari kiamat, hari berbangkit, kamu tiada mengatakan kami tidak memberi peringatan tentang hal ini, tentang perkara ini. Ni penafsir akan habaq macam mana? An taqulu yaumal qiyamah, supaya di hari kiamat kamu tidak mengatakannya, yakni kami, ya Allah Taala tak memberi peringatan kepada kamu. Yakni hari kiamah, pada hari kiamah tu, pada hari kiamah ni tuan-tuan, langit gulung, bumi gulung, matahari bergulung, bulan bintang bergulung, habis semua. Ibaratnya orang kampung, orang Kedah kata terpelanting, terlentang, pukang habis. Tak tahulah jadi macam mana. Saya kata tak tahu tu teruk sungguh, bukan tak tahu, tahu. Tapi tahu di sini teruk sungguh nak mengkhabarkan lentang pukang ni, kiamah ni, dia faham macam itu.
tak khabar, tak sedar, tak tahu apa dah. Itu bukan kiamah, itu hura gila. Macam tu Allah Ta'ala tak buat hura gila macam tu. Kenapa dah diarti kiamah macam itu? Ini rosak minda ni. Ini rosak akal. Ini rosak pentafsir. Yaumal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin. Supaya kamu tidak jadi orang yang lalai. Allah Ta'ala suruh belajar. Suruh faham. Datangnya pada hari qiyamah, hari persiapan, hari kamu dah kemas, hari kamu dah bangun berdiri qiyam berserta menghadap Allah Ta'ala menuju. Iaitu macam mana hari macam mana? Kamu ketika mana belajar, faham, mengerti, tahu macam mana nafi, macam mana isbat, macam mana menyerah diri pada Allah Ta'ala. Tuhan, tiada Tuhan macam mana, melainkan Allah macam mana, faham. Itulah namanya hari yang berguna kepada kamu, iaitu pada hari sekarang. Hari berbangkit, hari qiyamah tu, hari berbangkit ada juga faham hari berbangkit. Di sana di sana tak tahu di mana Di mana tu? Saya tanya. Selepas kita matilah, hancur langit bumi hari kiamat. Di mana negeri tu? Di akhirat sana Cuba habaq dalil firman hadis yang kata hari kiamah macam tu. Ada dalam Quran. Hang tunjuk ayat yang ke berapa? Ayat yang mana? Udah tak bagi tunjuk, tak boleh bagi tahu penjelasan kepada saya. Ini tidak mufid. Unlogical sama sekali. Bukanlah macam tu tafsir Quran. Sungguh sesak, sungguh sesat. Sungguh sesat akal orang menafsir Quran macam ni. Kerana apa? Tidak menggunakan tafsir Quran dengan sebenar-benarnya. Mana hari kiamat, hari berbangkit bukan di sana. Di sini. Apalah guna kelayakan, apalah baiknya anda berbangkit. Katalah macam inilah. Lepas mati, bangkit semula dalam kubur. Kamu pun tengok kiri kanan, tengok sana gelap. Macam tu kah? Hidup dalam kubur mesti macam tu? Bukan sengaja saya buat imagination. Mestilah konan dia macam tu. Celik-celik mata. Ini terbungkus dah ni. Macam tu kah hari dibangkit semula? Ataupun malaikat mai, lurut kamu ke, dia pegang kamu ke, dia jentik kamu ke, dia bagi salam kamu ke, dia tweet ke kamu, Assalamualaikum. Ataupun macam tu ke? Ataupun dia kata, kun, bangun balik ke, macam tu ke? Atau macam itu pun tidak. Sesungguhnya bukanlah macam itu, tuan-tuan, menghidupkan balik tidak sesuai. Berulang-ulang kali Allah Ta'ala buat kerja. Dalam Quran surah Ibrahim, ayat pertama sampai ayat yang ke-9 menjelaskan, ayat yang ke-6 menjelaskan, Haza balaghul linnasi waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahu wahidun waliyadzakara ulul albab. Inilah dia. Apa dia? Inilah dia tu Quran. Yang sempurna lengkap. Yang sempurna lagi lengkap. Padat isi-isinya. Apa juga semua ada penyelesaian dalam Quran. Inilah dia. Hadza balaghun, lengkap penyampaian lengkap. Kepada semua jenis manusia. Tak kira hang jenis apa, hang bodoh ke, hang jahil ke, semua Quran ni mudah dipelajari, mudah dipaham. Dapat memberi peringatan, menasihat kamu, dapat pula kamu bersoal jawab, dapat pula bertukar-tukar fikiran dalam hal Quran, hal-hal perkara ini, menjangkau ketinggian berfikir, waliya'lamu annama huwa ilahu wahidu waliyadzakkara ulul albab, supaya menjangkau ketinggian berfikir. Quran habaq macam itu, bukan di sana, berbangkit di sini lengkap. Allah Ta'ala buat sekali saja, berulang-ulang 2 kali. Ni nak kena bangkit lagi di sana dalam kubur. Ini Quran tak betul macam ni. Ini Quran tak boleh kata hadza balaghul linnas. Jangan kata hadza balaghul linnas. Bermakna Allah Ta'ala bangkit semua dalam kubur. Walaupun ada perkataan-perkataan, ayat-ayat yang menjelaskan berbangkitnya dalam alam kubur, adanya kubur, tu tuan-tuan mengaji baik-baiklah, faham baik-baik, jangan salah faham. Jadi orang-orang yang tak mengaji dengan baik-baik, dengan sempurna, dia akan terjawab perkara-perkara yang salah. Seperti mana berlaku khabar-khabar yang berlaku, saya bawa sebuah contoh pada tuan-tuan, berlaku pertukaran. Di dalam surah Al-Ma'arij, orang-orang yang keluar daripada kubur, macam tu, berkeadaan seperti Jarad.
Ayat 43. Al-Ma'arij, orang-orang yang keluar daripada kuburnya berkeadaan seperti jarad, berterbangan. Berterbang melayang. Ayat 43. Yauma yakhrujuna minal ajdasi sira'an ka'annahum ila nusubin. Jadi ayat ni menjelaskan keadaan orang yang keluar daripada kubur. Arti keluar pada kubur ni kebanyakan ustaz-ustaz, kebanyakanlah. Kecuali anak-anak murid saya yang mengaji pada saya saja menafsir betul mengikut nahu dan sorof. Yang tak mengaji kepada saya, nahunya pencang, sorofnya pencang, perkataannya pencang, maknanya pencang, tafsirnya rosak segala makna. Walaupun dia penuntut universiti, walaupun dia mahir bahasa Arab. Tak puas hati, sila telefon saya. Tak puas hati, sila telefon saya 0125338329. Boleh berdialog dengan saya nak tanya bab ni. Jangan merapu-merapu. Saya sungguh-sungguh ni, bukan main-main ni tuan-tuan. Cakap ni sungguh-sungguh ni. Saya boleh tiak ni, saya marah. Kalau tidak, saya tak masuk YouTube. Ni tangan saya buat angkat macam ni sungguh-sungguh. Bukan main-main ni. Ni sungguh-sungguh. Bertumbuk saya tak boleh lah. Saya tak larat. Saya tak kuat macam tu. Bukan cadang nak bertumbuk. Bukan nak tengkap-tengkap, kelai-kelai. Bukan. Nak khabar perkara benak. Bersungguh-sungguh. Macam Nabi Muhammad sampai perang-perang. Cabut pedang, cabut lembing, cabut jembia. Sungguh-sungguh tu. Ingat main-main ke? Abu Bakar, Umar, Osman, Ali pergi perang. Tengah medan perang. Badar, Khandak. Ingat main-main ke? Sungguh-sungguh tu. Ingat main-main. Duduk bersilat gayung bodoh. Bukan sungguh-sungguh bunuh tu. Jadi faham di sini. Keluar daripada kubur. Bukan kubur tu. Di sini kubur gurap. Kalau di sebelah sana dia panggil kubur apa, nak pergi ke Ahlah ke Taman Meru ada kubur lagi. Bukan kubur tu. Bukan keluar pada kubur tu. Sebut saja kubur. Semua orang Melayu faham. Tanam dalam kubur, buah dalam tanah. Itulah kubur yang mereka tahu. Sungguh sempit akal. Sungguh jahil. Sungguh tolol. Awak jadi macam ni. Ada lagi satu kubur. Apa dia? Kegelapan, kebodohan. Itulah kubur anda nak dikeluarkan sekarang. Ni nak buat keluar pada gelap ni. Namanya kubur juga. Au kazulumatin fi bahril lujji yaghshahu mawjum min fawqihi sahabun zulumatun ba'daha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Ataupun seperti kegelapan, gelap yang amat gelap, lautan yang amat dalam lagi amat dalam, lujji amat dalam. Atas ombak ada ombak, atas ombak ada ombak, atas ombak ada awan, atas awan ada awan, atas awan ada hujan, atas hujan ada hujan, ada petir, ada halilintar, ada guruh. Macam itulah Allah Ta'ala banding Allah Ta'ala cakap dalam surah Nur. Ayat 40 menjelaskan kedudukan kegelapan. Inilah kubur ni nak keluar. Punya bodoh, punya jahil, punya teruk sungguhlah tuan-tuan. Allah Ta'ala kata teruk sungguh. Inilah kubur yang hampa nak keluar. Macam mana nak pergi keluar ni? Inilah saya sedang mengajak, saya telah mengulas tuan-tuan kepada tuan-tuan ni. Kalimah yang sebenarnya, kalimah tauhid tu nak faham macam mana yang sebenar-benarnya tuan-tuan. Ni kena belajar tuan-tuan betul-betul. Tuan-tuan mai jumpa saya. Sungguh berbangga, sungguh bangga tuan-tuan akan berbangga. Saya akan berbesar hati tuan-tuan datang berjumpa dengan saya. Bukan saya nak duit, bukan. Saya dah ada duit dah pun. Melimpah ruah kawan yang ada sini pun bela saya, jaga saya buat terus terang. Ni anak buah saya bela saya tuan-tuan. Oi. Kadang-kadang sampai duit saya tahu nak buat apa. Pakat bagi kono bagi. Kau ni bagi kono bagi. Kau ni bagi kono sedekah. Kau ni sedekah. Tak tahu nak buat apa. Nama saya kata, belilah potongan kancil satu. Buat pergi kedai kecil-kecil ni. Tu pun saya habak. Saya minta izin dengan mereka. Bukan saya pergi pandai-pandai. Pergi beli suka-suka macam tu. Duit mereka bagi. Macam itulah saya amanah duit-duit anak-anak buah saya bagi. Oleh itu saya harap pada tuan-tuan. Bukan saya nak duit. Saya nak tuan-tuan memahami ilmu tauhid. Tapi nak datang jumpa saya perjuangan yang amat dahsyat. Johor Bahru, Singapura, Brunei Darussalam. Datang. New Zealand, Pulau New Zealand, Australia pun datang. Thailand. Banyak datang. Jumpa dengan saya. Pengorbanan yang banyak. Pengorbanan cukup besar. Banyak datang. Ini tuan-tuan kena berjuang, kena menentang, kena menentang arus ini.
kena mengada-adakan keuangan ada duit untuk datang jumpa saya. Bukan saya nak duit tuan-tuan. Janganlah tuan-tuan ingat macam tu. Buruk sangka pada saya tu. Malulah saya yang amat sangat. Saya nak ambil pun saya terketak-ketak tu. Sahabat-sahabat bagi anak-anak buah. Bolehkah aku makan ni? Aku dah ada dah. Tapi mereka ni bagi juga. Mai juga bersedekah juga. Berbagi kepada saya lagi apa? Fitrah, zakat fitrah bagi kat saya juga. Saya kadang-kadang terima. Takut. Ni nak habaq tuan-tuan. Takut. Apakah aku ada kelayakan ambil macam ni? Saya pakai sebaik-baik guna. Saya guna sebaik-baik guna. Oleh itu tuan-tuan saya harap datanglah jumpa dengan saya dengan sebaik-baik kedatangan. Menuntut ilmu tauhid kepada saya. Saya curkan. Saya cadangkan. Saya buat beberapa soalan dalam YouTube, dalam Facebook. Saya cuba buat pertanyaan seluruh Malaysia. Tiada ada yang berani berdepan dengan saya. Kebanyakannya tak berani dah tuan-tuan datang. Takut macam saya tu nak pukul mereka. Bukan. Malu. Menyembunyi bodoh. Ini jangan buat macam tu. Jangan takut. Jangan menyembunyi bodoh. Mai jumpa dengan saya. Saya tahu memang tuan-tuan tak tahu. Buktinya, saya ada bukti kukuh. Tuan-tuan balik tanya ustaz-ustaz tuan-tuan dalam kampung. Tuan-tuan pergi tanya guru-guru ustaz-ustaz tuan-tuan dalam negeri, dalam kampung dia kata, tanya aku nak saksi apa? Orang Kedah kata haram, tak tahu senang cakap. Haram dia pun tak tahu. Kalau tahu haram macam tu makna dia. Sepatah habuk tak tahu aku nak saksi apa. Bukan kesian. Bukan saya kesian. Bukan saya sedih. Rosak sungguh hakai dia. Merosakkan orang lain. Sungguh pincang kepahaman yang amat dahsyat. Seperti itulah yang berlaku kepada rakyat Malaysia. Jadi tajuk saya pada petang ini, saya namakan petang ini, ilmu tauhid ini. Ilmu tauhid adalah sumber segala ilmu pengetahuan. Ataupun punca segala datang ilmu pengetahuan. Jadi kepahaman-kepahaman yang begitu mengelirukan, contohnya bab dalam kubur tadi. Bukan dalam kubur sana. Sebut saja keluar daripada kubur. Yauma yakhruju min ajdasi. Depa nak ajdasi kubur tu. Ajdas tu makna ajdas tu seperti keluar daripada dalam keadaan kebodohan, kejahilan, kehinaan. Keluar pada keadaan yang tak faham. Keluar pada keadaan yang terhuyung hayang. Macam orang mabuk keluar daripada kedai mabuk lah. Kedai arak, kedai judi. Mari dia keluar bukan elok. Tengok orang lain elok, dia seorang terkayang-hayang. Macam itulah mabuknya orang yang keluar pada kubur. Saya nak bagi keluar pada ke tempat gelap. Saya nak mendidik seseorang tu, puasnya saya didik. Kesudahannya saya marah. Bukan marah benci. Marah bersungguh-sungguh. Hang tak tahu kan napi tu apa? Hang tak tahu kan isbat tu apa? Apa yang nak dinapi? Apa yang nak disbat? Hang faham ke tak faham? Setelah hang napi, setelah hang isbat, bagaimana jadi pada kamu? Saya ulas, saya jelas. Tak faham juga, keluarlah bahasa kuih tinggi, kuih keras, kuih tinggi, kuih keras. Jadilah kuih marah. Macam itu punca dia tuan-tuan yang sebab saya marah ni. Jadi ilmu tauhid di sini saya sarankan, saya serukan kepada rakyat Malaysia. 32 juta rakyat Malaysia. Hanya segelintir saja yang faham ilmu tauhid dengan sebenar-benar. Itu pun anak buah saya, anak murid saya. Yang lain-lain tu bukan saya nak menghenakan. Saya berani cabat, saya berani tanya. Jika tahu, telefon saya. Ni, saya cabat semua-semua ni bukan main-main, bukan kata lawak-lawak ni. Aku nak saksi apa? Tanya Tok Guru, tanya Tok Imam. Putak belit. Langsung tak tahu. Ambilnya sifat 20 buat ilmu pelajaran. Sifat 20 tuan-tuan bukan mata pelajaran. Mengajak saja ilmu tauhid, dia bukanya cerita sifat 20. Kisah sifat 20. Wujud qidam baqa' mukhalafatu ta'ala lil hawadis qiyamuhu ta'ala binafsih wahdaniyat. Qadrat iradat ilmu hayat sama' basat kalam qadirun muridun ilmun hayyun sami'un basirun mutakalimun. Jumlah semua 20 nak buat apa? Bukan boleh buang syirik, bukan boleh selesai syirik, bukan boleh selesai segala-galanya. Ini dia putak belit. Dengan sifat 20 bukan mata pelajaran. Allah Ta'ala tak buat dia mata pelajaran. Dan sifat 20 diperbuatnya kemudian selepas wafat selepas wafatnya Nabi Muhammad ataupun Nabi yang terakhir, iaitu Muhammad bin Abdullah anak Aminah, 1200 tahun baru nak buat.
Siapa yang nak buat tu? Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Itu pun ketika mana? Selepas wafat pula Imam Asy'ari 56 tahun selepas wafatnya. Tarikh 152,200 tahun. Cabuk dengan 56 tahun. Baru buat sifat 20. Baru mula buat sifat 20. Tujuan matlamat buat kerana kepemerintahan di zaman itu Abbasiyah diketuai oleh satu kumpulan Yahudi, Majusi dan Nasara ataupun Yahudi. Mereka diketuai oleh satu orang pijak pandai namanya Socrates dan pengikut-pengikutnya, Plato, Brozov dan lain-lain lagi, David Mason dan terdapat banyaklah lagi ahli fikir di zaman itu yang bukan cuba, sengaja mempersendar-sendarkan penganut-penganut Islam di zaman itu. Apakah soalan-soalan yang mengelirukan di zaman itu? Mereka buat soalan. Mereka tanya siapa? Orang-orang yang beriman, orang yang Islam pada zaman itu. Apakah Allah Ta'ala melihat? Apakah Allah Ta'ala mendengar? Apakah Allah Ta'ala berkata-kata? Apakah Allah Ta'ala berjalan-jalan? Apakah Allah Ta'ala berkeupayaan? Tanya macam-macam. Maka jawablah orang Islam, mestilah. Kalau macam itu, Allah Ta'ala macam orang, macam manusia. Kena senda, kena gurau, kena perkataan yang macam-macam. Macam ini berlaku. Aristotle Onassis, ataupun dia panggil tuan lombong kapal lah sana. Aristotle Onassis ni, atau dia tuan lombong kapal. Dia buat kapal. Dia lagi kuat perli, dia kata macam-macam ke orang Islam. Apakah orang Islam ni Allah Ta'ala ada telinga? Oh, ada telinga. Allah Ta'ala ada telinga. Oh, kalau macam tu, dia nak dengar apa? Nak dengar menyanyi ke? Nak dengar guruh ke? Atau nak dengar apa syair ke? Tak patut macam ni. Jadi apa guna telinga tu? Kesudahan sifat 20 tak payah diguna, tuan-tuan. Melihat, dia nak melihat apa? Apa guna melihat kepada Allah Ta'ala? Semua sifat 20 tak boleh guna, tuan-tuan. Bukanlah alat untuk sampai kepada anda matlamat ucapan tauhid. Sebut saja tauhid, mengajak sifat 20. Sebut tauhid, mengajak sifat. Ini pencang sepencang-pencangnya kerana sifat 20 bukan terdapat awal. Daripada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat. Selepas wafat 1256 tahun baru buat sifat 20. Itu pun tujuannya mengatasi hujah-hujah Yahudi dan Majusi dan Nasara. Siapa perakam? Siapa penyampaian sanad perawi dia? Ibnu Khaldun. Buka dalam kitabnya Al-Um. Menjelaskan bagaimana kedudukan orang Yahudi masa zaman itu. Semata-mata tak lain tak bukan menjatuhkan maruah-maruah ketinggian-ketinggian kepahaman-kepahaman Islam yang sebenarnya. Jadi jelas sifat 20 bukan mata pelajaran. Yang betul-betul mata pelajaran di dalam surah An-Nur Allah Ta'ala menjelaskan, walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinatin wa masalan minal ladzina khalu min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin. Allahu nurus samawati wal ardh masalu nurihi kamiskatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyatin yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha'u wa yadribullahu al-amsala lin-nas wa yadribullahu al-amsala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Jadi walaqad digunakan huruf waw. Waw tu kalau nak dikatakan waw ataf pun boleh. Waw demi, waw qasam pun boleh. Kenapa dia dua-dua tu menyampai satu perkataan huruf lam. Dan ada huruf lam, ada huruf qad. Demi. Tak lain tak bukan sesungguhnya. Kami sungguh-sungguh mengadakan, kami turunkan nama huruf waw tu. Waw percakapan bersungguh-sungguh. Waw demi, waw qasam. Ataupun waw ataf sambung percakap pada awal. Sesungguhnya kami buat pada kamu, kami turun pada kamu, iaitu wa anzalna alaikum ayatin, iaitu kami turunkan ayat-ayat pada kamu, mubayyinatin, memberi penjelasan tanda-tanda
wa bayyinatin wa laqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinatin wa masalan minal ladzina khalu, memberi contoh-contoh perumpamaan-perumpamaan, dan juga jadi wa mau'izah, jadikan mata pelajaran, dan juga kamu dapat bertakwa dengannya. Menjelaskan kedudukan Allahu nurus samawati wal ard. Tak perlulah, bukan saya tak mau, saya boleh khabar Allah itu apa. Tuan-tuan boleh buka dalam surah Nur selepas ayat walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinatin. Selepas ayat 34 kamu akan jumpa ayat 35 Allahu nurus samawati wal ard. Menjelaskan bagaimana kedudukan Allah Taala. Bukan baca makna saja, apakah dipengertiankan Allah Taala itu. Dalam hal ini saya nak mengkhabarkan bab nafi dan isbat dengan nahunya, dengan sorofnya, dengan tafsir yang sebenarnya. Sesungguhnya kalimah tauhid ini adalah sumber ilmu pengetahuan yang sebenarnya. Jadi kalau seseorang tidak faham, tidak tahu apakah ilmu tauhid dengan sebenarnya, maka pencanglah ilmu pengetahuan, pencanglah i'tiqadiyahnya, pencanglah, rosaklah kepahaman tauhidnya, rosaklah kepahaman agamanya. Dalam bahasa Inggerisnya, Al-Quran and Hadith are main source of our life. Al-Quran dan Hadis adalah sumber ilmu pengetahuan ataupun punca-punca Al-Quran. Bagaimana kita nak membuktikan how to profit? Bagaimana kita nak membuktikan Quran itu dia adalah sebagai sumber ilmu pengetahuan, nak menjelaskan dalil bukti yang kukuh. Tadi saya dah jelas kepada tuan-tuan berkenaan dengan penjelasan surah Al-A'raf, iaitu 172 sampai 174 yang mana pencangnya makna-makna yang diberitahu pada tuan-tuan. Dalam keadaan masa yang sama juga, saya menjelaskan bagaimana min ajdasi, kamu keluar. Allah Ta'ala mengeluarkan surah Al-Ma'arij tadi, menjelaskan bagaimana tuan-tuan dikeluar pada kubur. Bukan tak semestinya kubur itu kubur, tetapi itu bukan kubur yang dimaksudkan. Kubur yang sebenar-benarnya dimaksudkan adalah kejahilan kamu. Kamu duduk dalam kegelapan. Bagaimana ke lautan yang amat dalam lagi, amat dalam. Macam itulah gelapnya macam dalam kubur. Ini fahamnya sebut dalam kubur. Nun, malaikat duk tanya di sana. Bukan tak kubur, kubur juga. Bukan tak kubur tu. Tapi kubur tu siapa nak pergi tanya dah ahli di sana. Nak ulang kali, berapa kali tanya dah. Dah saya menjelaskan tadi kepada tuan-tuan dalil firman Quran. Di dalam surah Al-Ibrahim ayat-ayat 6. Menjelaskan bagaimana Quran tu kemas. Bagaimana Quran tu kukuh. Bagaimana Quran tu cakapnya kemas kini. Sungguh mufid cakap Quran itu. Apakah Allah Ta'ala berulang-ulang, mati pun nak tanya, pergi ulang tanya padang mahsyar tu, di mana padang mahsyar tu? Nak tanya dalam kubur pun sikit pun cukup lah, kenapa hidup balik, oi tuan-tuan. Nak tanya dalam kubur, dia ada bungkus, 7 kali ikat semua. Tentu malaikat mai kena buka dulu, biar selesa duduk dulu, sekurang-kurangnya atas kerusi. Ini kerusi pun tak ada, nak tanya terlentang, tak logik, tak patut. Dan lagi pun Quran lengkap sempurna, nak ulang-ulang tanya lagi. Nak hidup balik tanya lagi. Jadi tak selesai Quran tu di sini. Tuan-tuan, sesungguhnya kalimah tauhid, bang siapa tak faham kalimah tauhid, maka jadilah orang itu berulang-ulang nak dapat jawapan di sana selepas mati. Sesungguhnya, sungguh-sungguh tuan-tuan, ucapan tauhid tu, aku nak saksi tiada Tuhan melainkan Allah tu. Anda setiap individu yang mengucap kalimah tauhid mentiadakan Tuhan, tiada sungguh-sungguh ke, tiada main-main. Ni nak tanya ni. Mentiadakan sungguh-sungguh. Mentiadakan apa? Mentiadakan Tuhan. Tuhan tu nak faham macam mana mentiadakan Tuhan. Siapa yang nak buat kerja mentiadakan Tuhan tu melainkan Allah? Kena mai jumpa saya. Ni saya pelawar. Tempat lain, bukan saya nak perburuk kan. Tuan-tuan tak akan jumpa. Contohnya, saya tanya seorang pun tak boleh jawab. Berapa lama dah saya buat keluar soalan ni? Ustaz saya tanya, Tok Guru saya tanya macam-macam. Tok janggut tak, Tok janggut saya tanya. Tak boleh faham. Ada yang mengatakan, barang siapa terlihat adanya diri, maka itu syirik, maka itu dosa. Tu yang melihat adanya diri itu siapa pula? Ni tak selesai ni, syirik terlindung lagi, terlindung ni. Ni syirik amat terlindung ni. Ada Tok Guru bercakap, bang siapa terlihat adanya diri, sesungguhnya tak lepas lagi, syirik lagi.
berdosa lagi, syirik yang tak terlepas. Juga dia panggil tak mengenai diri, tak selesai syirik. Tu tukang melihat tu. Barang siapa terlihat, siapa yang terlihat tu ada diri. Dia di sini orang yang bercakap tu tak faham syirik yang tersembunyi. Tak kenal syirik yang tersembunyi. Ni dia tak nampak ni. Misjustice. Dia terlindung di sini. Terlepas pandang, tak faham ucapan tauhid. Oleh itu, untuk memahami ilmu tauhid dengan sebenar-benarnya, tuan-tuan datang jumpa dengan saya. Ataupun tuan-tuan mai ambil, tapi saya kurang sihat dah. Nak berjalan susah, tuan-tuan mai jumpalah dengan saya, senang. Mai ambil bawa saya pergi masalah kencing, masalah berak saya susah. Kerana saya tak sihat seperti awal dulu. Sambung penafsir. Selepas inna kunna an hadza ghafilin aw taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan